Salam sejahtera, anda bersama Senalan Huda dalam Fokus Minggu Depan dan berbaki kira-kira 2 minggu lagi menjelang sambutan Aidilfitri. Pastinya sambutan kali ini meriah selepas 2 tahun disambut secara sederhana akibat pandemik COVID-19. Sudah tentu, Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan kes jangkitan COVID-19 akan meningkat pada musim perayaan ini. Laporannya di astroawani.com. KKM berkata bagaimanapun pihaknya bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan memberikan rawatan kepada pesakit. Itu persiapan pihak kementerian. Namun bagaimana pula persiapan masyarakat? Salah satu fokus pada minggu depan tertumpu kepada pemberian dos penggalak kedua. Khususnya selepas KKM menyarankan golongan berusia 60 tahun ke atas dengan komorbiditi berisiko tinggi untuk mendapatkan dos penggalak kedua atau mungkin di negara lain digelar sebagai dos vaksin keempat. Jadi pada minggu akan datang kami akan terus mengikuti perkembangan ini khususnya penerimaan dalam kalangan warga emas dengan komorbiditi berisiko. Dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut pakar ekonomi polisi dan pengurusan kesihatan Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid. Terima kasih kepada Prof sudi bersama saya dalam Fokus minggu depan. Prof, pertama sekali, apa contoh-contoh di negara lain yang sudah mula pun kempen pemberian dos penggalak kedua atau ada juga di negara lain digelar sebagai dos vaksin keempat? Ya, terima kasih Saudari Nailah. Dos penggalak kedua ataupun kita katakan dos keempat yang dibincangkan sejak daripada bulan lepas lagi telah pun dilaksanakan di beberapa buah negara. Salah sebuah negara yang pertama melaksanakan perkara ini adalah Amerika Syarikat sendiri melalui rekomendasi CDC. Dan mereka memberikan tumpuan supaya masyarakat yang berumur 60 tahun ke atas diberikan vaksin dos keempat. Asasnya adalah kerana daripada kajian-kajian klinikal didapati tahap immunity dan juga antibody di dalam tubuh mereka yang mendapat dos yang ketiga tadi menurun selepas 3 hingga 6 bulan. Pada masa yang sama kita tahu juga bahawa dengan adanya vaksin booster ini ada berkemungkinan kita dapat mengurangkan kemungkinan untuk mendapat kematian mati disebabkan oleh vaksin ini jauh lebih rendah, 21 kali ganda lebih rendah daripada mereka yang tidak mengambil vaksin dan juga 7 kali lebih rendah untuk dimasukkan ke hospital. Jadi berdasarkan kepada maklumat-maklumat ini, negara-negara maju seperti Amerika dan juga beberapa negara Eropah mengambil langkah tersebut untuk melaksanakan dos yang keempat. Tapi kita harus lihat bahawa konteks negara Amerika misalnya berbeza dengan negara kita kerana kita tahu bahawa kadar vaksinasi keseluruhan masyarakat di sana jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara kita, mungkin disebabkan oleh adanya masalah yang mereka terpaksa hadapi di kalangan golongan yang menentang vaksin iaitu anti-vax. Dan sistem kesihatan mereka juga jauh berbeza dengan sistem kesihatan negara kita, yang mana kita mempunyai sistem kesihatan yang lebih komprehensif. Jadi kalau dari segi keutamaan, apakah yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita mempunyai akses kepada vaksin, ini adalah merupakan satu langkah yang baik untuk memberikan dos penggalak yang kedua. Tetapi saya berpendapat bahawa kita harus memberikan tumpuan supaya pertama sekali kita meningkatkan tahap dos yang ketiga dahulu. Itu pun saya rasa coveragenya masih lagi rendah. Dan yang kedua adalah prioritas juga atau keutamaan harus diberikan kepada vaksinasi kepada golongan remaja dan juga kanak-kanak. Kerana kalau kita memberikan vaksinasi dan imunisasi yang lengkap, yang baik di kalangan kanak-kanak ini, mereka juga dapat melindungi golongan warga emas ini apabila mereka pulang ke rumah selepas bersekolah dan sebagainya. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang boleh kita lakukan dan saya rasa ini harus kita perkuatkan lagi. Jadi langkah untuk memberi dos penggalak kedua ini khusus buat golongan berusia 60 tahun ke atas dengan komorbiditi berisiko. Adakah Prof melihat ini tepat pada masanya? Bagaimana pula kalau kita nak bandingkan dengan kadar kes kematian akibat COVID-19 dalam golongan berisiko ini? Sekarang sehingga kini kita belum mempunyai bukti yang begitu kukuh tentang pentingnya kita melaksanakan dos yang keempat ini. Jadi data mungkin pada masa hadapan akan dapat kita lihat apakah betul-betul kita perlukannya. Tetapi kalau bagi saya rasa lebih baik kita menumpukan perhatian kepada memberikan dos yang ketiga dahulu dengan secukupnya
dan juga memberikan vaksinasi kepada remaja dan juga golongan kanak-kanak. Ini harus diberikan prioriti dahulu kerana kalau kita nak memberikan dos yang keempat, maka dia akan mengambil tenaga kerja kesihatan yang lebih banyak, memerlukan bilangan dos yang lebih tinggi, dan ini perlu kita usahakan. Pada masa yang sama ada dikatakan bahawa dos keempat ini digalakkan juga kepada mereka yang ingin keluar negara. Jadi saya rasa kalau isu keluar negara ini, saya harap kita perbetulkan dulu MySejahtera. Kerana MySejahtera sistem yang ada sekarang di mana masih lagi menghadapi masalah apabila mereka keluar ke negara lain, kerana kita dapati banyak juga negara-negara yang tidak boleh membaca QR code yang dikeluarkan oleh MySejahtera. Jadi kalau kita berikan dos keempat pun, dia tidak akan memberikan manfaat kalau sijil vaksin tadi tidak boleh dibaca oleh negara-negara yang menerima penduduk Malaysia yang datang ke sana di melancong dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi prioriti, saya rasa elok diberikan prioriti kepada dos yang ketiga, kemudian kanak-kanak dan juga remaja. Kalau ini sudah selesai, barulah kita fokus kepada dos yang keempat. Seperti yang Prof katakan, kita perlu tumpukan perhatian kepada pemberian dos ketiga dahulu, iaitu dos penggalak pertama. Tetapi kalau kita nak lihat penerimaan dalam kalangan warga emas, terutamanya mereka yang berisiko tinggi ini, ada antara mereka yang mengambil pendekatan wait and see. Kita faham mungkin ada yang khawatir mengenai side effects atau kesan sampingan vaksin ini. Itu understandable, tetapi sudah diberikan tempoh masa yang agak lama daripada mulanya pemberian dos penggalak sehinggalah sekarang. Bagaimana Prof melihat trend penerimaan vaksin dos penggalak dalam kalangan golongan ini? Ya, saya rasa dos yang ketiga menghadapi berbagai masalah kerana ahli masyarakat kita tidak memberikan perhatian khusus kepada mematuhi nasihat yang kita berikan. Jadi kalau kita galakkan dos keempat pun, saya rasa coveragenya juga akan begitu rendah. Jadi saya rasa fokus kita harus terus mencuba supaya kita dapat memberikan pendidikan kesihatan sebaik mungkin supaya ahli masyarakat ini dapat menerima dos yang ketiga dan seterusnya kalau perlu baru dos yang keempat. Ini perkara penting kerana ahli masyarakat kita masih lagi belum dapat menerima sepenuhnya vaksin dos yang ketiga pun disebabkan oleh pemahaman mereka yang agak tidak tepat dan sebagainya, dan juga pengaruh daripada media massa dan juga media sosial yang memberikan tumpuan kepada kesan-kesan negatif. Tetapi untuk dos yang ketiga, sudah jelas bahawa kalau mereka tidak mengambil dos yang ketiga, kadar untuk meninggal disebabkan oleh infeksi COVID-19 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengambilnya, dan juga kemungkinan untuk mendapatkan penyakit COVID-19 yang serius juga jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak mendapatkan dos yang ketiga. Prof, pada masa yang sama pastinya kita juga nak menyentuh mengenai kes jangkitan COVID-19 menjelang musim perayaan. Pastinya pada sambutan Aidilfitri ini kita bakal menyaksikan satu ujian atau cabaran baharu buat sektor kesihatan negara kita. Setelah 2 tahun kita tak sambut secara meriah, akhirnya kita dapat sambut Hari Raya dengan seperti normal, tetapi pastinya kita juga agak bimbang bagaimana agaknya kes jangkitan COVID-19 ini dan bagaimana tekanannya terhadap sektor kesihatan negara. Tetapi pastinya situasi sekarang berbeza. Kita melihat kadar vaksinasi yang agak tinggi dalam kalangan dewasa dan juga dalam kalangan remaja. Apa jangkaan Prof untuk musim perayaan ini? Apa persiapan kita berdepan dengan lonjakan kes pada masa akan datang? Ya, setelah 2 tahun ahli masyarakat kita tidak dapat menyambut Hari Raya dengan sempurna disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Jadi seperti mana yang dijangkakan oleh kementerian dan juga oleh pakar-pakar kesihatan awam, kemungkinan berlakunya pelonjakan kes selepas perayaan Hari Raya ini adalah satu perkara yang mungkin akan berlaku sekiranya ahli masyarakat kita tidak mengamalkan SOP yang mana yang kita harapkan dapat diterima dengan baiknya. Pertama sekali kita tahu bahawa ahli keluarga akan mengadakan pertemuan secara besar-besaran, secara massa. Ini harus kita elakkan, dan kalau mereka juga memerlukan atau ingin mengatur majlis-majlis sebegitu, pastikan
menggunakan pelitup muka dan juga menjalankan juga penjarakan fizikal yang diperlukan, dan terutama sekali apabila berada dalam ruangan yang tertutup. Jadi saya rasa perkara ini harus diambil serius oleh ahli masyarakat, dan kita sama-sama perlu memberikan pendidikan secara berterusan, terutama sekali beberapa hari menjelang daripada Aidilfitri ini, supaya ahli masyarakat mematuhi peraturan-peraturan dan juga kaedah untuk mengelakkan daripada penularan ini. Kalau tidak, kes akan melonjak dan ini akan memberikan tekanan yang berat kepada sistem kesihatan, dan kita walaupun mempunyai liputan vaksin yang agak tinggi tetapi masih lagi tidak optimum, dan ini merupakan satu perkara yang harus kita lihat dengan serius dan diberikan tumpuan. Akhir sekali Prof, secara ringkas, pastinya menjelang sambutan Aidilfitri dan juga pada minggu akan datang kita juga menyaksikan sesi persekolahan seperti biasa. Ini pastinya akan memberi satu rasa normal atau bagaimana masyarakat akan kembali kepada normal pada minggu-minggu akan datang ini. Tetapi pandangan Prof, adakah wajar untuk kita rasa bahawa kita telah kembali kepada normal, atau sebenarnya adakah normal itu tidak lagi akan tercapai selepas pandemik COVID-19 ini? Ya. Persekolahan yang akan dibuka semula ini memang kita nanti-nantikan. Kesan negatif terhadap sistem pembelajaran disebabkan oleh anak-anak dan juga kanak-kanak tidak boleh pergi ke sekolah ini adalah amat besar sekali. Jadi saya rasa ini merupakan satu langkah yang perlu yang kita lakukan. Namun begitu, kita harus pastikan bahawa kanak-kanak ini mendapatkan vaksinasi yang cukupnya, kerana kalau tidak kita akan mendapat lonjakan daripada kes yang tinggi. Jadi saya rasa kita harus bersedia menerima perubahan ini, tetapi pada masa yang sama bersedia untuk menjalankan peraturan-peraturan mengikut nasihat-nasihat dan juga peraturan yang kita tetapkan. Kalau tidak, kes akan meningkat dan kita akan menghadapi masalah di luar kawalan kita kalau kita tidak berhati-hati. Baik, terima kasih. Itu tadi Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar ekonomi polisi dan pengurusan kesihatan, mengulas mengenai pemberian dos penggalak kedua. Banyak lagi perkongsian dalam Fokus minggu depan, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.